Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Dekat dalam dunia ni kan ada bermacam-macam jenis agama yang dianuti oleh penduduk dunia. Salah satu agama adalah Islam, Hindu, Buddha, Shinto dan banyak lagi. Fungsi agama ni pula adalah memberi panduan kepada penganutnya. Macam mana kita nak beramal, macam mana kita nak menjalani kehidupan lagi baik dan banyak lagi. Tapi kan ada juga beberapa ajaran yang dikatakan baru je muncul guys. Biasanya ajaran-ajaran baru yang muncul ni kan macam terpesong sikit lah ataupun kita panggil sebagai ajaran sesat. Dekat Malaysia pun ada je banyak ajaran sesat ni muncul. Dah banyak kali dah. Tapi Nina tak nak cerita tentang ajaran sesat yang muncul dekat Malaysia, tapi terjadi dekat Amerika. So ada seorang perempuan ni kan yang mengaku dia adalah Tuhan dan dah banyak kali reborn tau ataupun dilahirkan semula. Tapi bila dia dah mati, jasad dia pula telah digunakan oleh pengikut-pengikut dia sebagai bahan sembah dorang. Wah, gila kan? Jadi kalau korang nak tahu cerita ni macam mana, so without wasting any time, let's get started. Seorang wanita yang berasal dari Texas, Amerika mengaku dia merupakan adalah seorang Tuhan ataupun Mother God. Jadi wanita tadi adalah Amy Carlson yang telah lahir pada 30 November tahun 1975. So kalau ikut tweet daripada Jeffrey Zane, dia kata Amy ni mula berminat dengan hal-hal gaib bila dia semakin dewasa. Lepas tu Amy ni ada jugalah terlibat dengan falsafah New Age. Buat korang yang tak tahu apa benda lah falsafah New Age ni kan, okay? Falsafah ni menggabungkan ajaran kerohanian daripada pelbagai agama. So bagi diorang, dalam agama ni akan ada kebenaran dan kebenaran itulah lagi tinggi daripada agama tu sendiri. Jadi bila Amy ni dah mula join dalam grup ni kan, so adalah orang kuat dalam tu kan mengatakan Amy ni ada aura yang tersendiri. Dia cakap yang Amy ni special. So dia pun kata lah, Amy, awak ni ada aura yang orang kata apa, aura positif yang membuatkan awak ni ada ciri-ciri ketuhanan. Jadi bila Amy dengar orang kata macam tu dekat dia, orang tu nilai macam tu dekat dia, so secara automatik Amy ni rasa, weh, hebat juga aku ni. Dia yakin dengan aura dan kelebihan yang dia ada tu kan, dia boleh ubah masa depan dia jadi lagi baik. Sebab pada masa tu kehidupan dia biasa-biasa je, tak ada apa yang special. Dia datang daripada keluarga yang biasa, lepas tu family pun agak broken yang mana mak ayah dia dah cerai dan kehidupan dia orang kata apa, sedang-sedang je lah. Tapi dia still dapat pendidikan formal dan keputusan exam dia pun semasa dia belajar okey je, tak teruk pun. Tapi bagi dia benda tu tak pernah cukup, apatah lagi bila orang tu kata dia ni ada aura ketuhanan. Pada tahun 2006 macam tu sebenarnya Amy ni dah pun kahwin dan dia ada beberapa orang anak. Pada masa yang sama dia telah bekerja dekat McD sebagai manager. Bila dia fikir kata-kata orang tadi tu kan, akhirnya dia nekat untuk tinggalkan suami dan juga anak-anak dia. Kalau korang nak tahulah kan, Amy ni sebenarnya dah pun kahwin 3 kali semasa dia berusia 20-an. So setiap suami yang dia kahwin tu kan, dia dapat 3 orang anak. Maksudnya setiap anak-anak dia tu bapa diorang ni lain-lain. Selepas dia dah lahirkan anak dia yang ketiga tu kan, dia telah berkenalan dengan seorang lelaki yang diberi nama sebagai Emery. Emery ni pula telah menggelarkan diri dia sebagai Father God. Bukan tu je, dia juga telah meyakinkan Amy sebenarnya kan awak ni adalah Mother God. Jadi Amy ni pun mulalah percaya Emery tadi dan dia pun telah tinggalkan anak suami dia dan pergi tinggal dengan lelaki tu bersama-sama di Colorado pada tahun 2007. Jadi diorang berdua ni pun telah mengasaskan satu ajaran sesat yang digelar sebagai Galactic of Light. So untuk rekrut ahli-ahli baru ataupun rekrut diorang punya pengikut, diorang pun keraplah post video-video diorang dekat YouTube pada tahun 2009. Video-video diorang ni pada awal tu mungkin tak dapat sambutan, tapi makin lama bila dah kerap post kan, ramailah orang tengok. Bukan setakat video je yang diorang buat, diorang juga ada buat live untuk meyakinkan pengikut-pengikut diorang, viewers diorang yang ajaran diorang ni benar. Sampailah pada tahun 2014 dikatakan si Emery tadi telah pun meninggalkan Amy. So Amy pun meneruskanlah legasi dia tu dengan lelaki yang baru dia kenal yang dikenali sebagai Miguel Lambot. Pada masa ni grup ajaran diorang ni kan dah mula berkembang dan diorang dah ada 20 orang pengikut. Lepas tu pengikut-pengikut diorang ni kan diminta untuk tinggal dengan diorang bersama-sama di Colorado untuk berkhidmat dekat Amy dan juga partner dia tu lah. Pada masa ni ajaran tadi tu pun telah bertukar nama menjadi Love Has Won. Dalam ajaran ni kan pengikut dia percaya yang sebenarnya Amy ni dah berusia 19 juta tahun dan dah pun reborn lebih daripada 500 kali. Bagi diorang, tujuan Amy hidup dekat dunia ni adalah untuk memastikan manusia ni hidup dalam keadaan getaran rendah. Getaran rendah tu macam mana Nina tak tahulah, tapi itu apa yang diorang percaya. Bukan tu je tau, diorang juga percaya yang Amy ni pernah lahir sebagai Jesus Christ, Cleopatra, Marilyn Monroe dan ramai lagi. Biasanya Amy ni pernah reborn tu kan
dalam badan orang yang hebat-hebat lah. Kalau Cikai ni tak main lah, nama pun Mother God kan, dia mestilah nak nama, nak nampak gah. Selain tu diorang juga percaya yang Amy ni pernah lahir sebagai anak Donald Trump pada kehidupan yang lepas. So macam mana diorang nak bangunkan, nak luaskan ajaran diorang ni, mestilah diorang perlukan duit, betul tak? Apa yang Amy ni buat, dia telah kutip derma dan juga telah menjual produk-produk New Age. Diorang juga ada buat servis pembedahan untuk menyembuhkan sakit dan juga membuang aura negatif dalam badan orang. Tak cukup dengan tu, Amy ni minta dia punya pengikut-pengikut tu kan bagi semua duit diorang dekat dia. Kalau dalam sejarah jarang sangatlah kita nak jumpa pengasas ajaran tu orang perempuan, betul tak? Biasanya lelaki lah kan. So benda ni lah yang membuatkan Amy ni orang nampak rare, lain daripada yang lain. Kalau korang tahu, pada masa yang sama Amy ni sebenarnya suka memanipulasikan orang sekeliling dia, termasuklah pengikut-pengikut dia. Amy selalu memang bahasakan diri dia sebagai ibu ataupun ibu Tuhan. Lepas tu dia panggil pengikut-pengikut dia sebagai anak-anak. Kalau dulu orang cakap yang Amy ni soft spoken dan nampak baik, tapi makin lama dia ni jadi orang yang bermulut puaka, jahat dan selalu mabuk. Bagi dia, pengikut-pengikut dia kena taat dan ikut segala arah-arahan dia. Hanya dia je yang boleh langgar undang-undang, orang lain tak boleh. Salah satu undang-undang yang dia tetapkan adalah pengikut-pengikut dia hanya boleh tidur 4 jam je satu hari. Kalau Amy nak tidur 10 jam tu, terpulang pada dia lah, suka hati dia lah kan, sebab dia Tuhan. Walaupun Amy ni orang nampak gila dan macam tak masuk akal lah perangai dia tu kan, tapi still ada pengikut yang percaya dengan dia. Diorang sanggup tinggalkan kehidupan diorang dan pergi sembah Amy. Pada tahun 2018, Costello telah join grup ni dan dia telah menjadi Father God yang terakhir. Dia juga telah menggambarkan diri dia sebagai Master of Darkness. Bila dia dah label diri dia macam tu, dah tentulah dia ni adalah orang jenis yang panas baran dan suka maki orang sesuka hati. Makin meningkat tahun, Costello ni dikatakan suka pukul dia punya pengikut-pengikut dia. So misi ajaran ni dulu adalah untuk spread love, tapi dah bertukar, sekarang ni dah jadi macam huru-hara dah. Amy pula makin lama berat badan dia makin susut. 2 bulan sebelum dia meninggal, dia dah tak boleh jalan dah. Jadi kalau dia nak ke mana-mana, orang nak kena dukung dia lah. Rupa-rupanya Amy ni dia dah kena kanser, tapi dia tak pernah mendapatkan rawatan. Bila orang tanya dia kena sakit apa, dia cakap dia kena kanser stage 5. Dia kata memanglah dalam perawatan tak ada stage 5, memang tak ada nak record, dia je ada. Sampailah pada 28 April pada tahun 2021, ada seorang lelaki telah buat report polis mengatakan ada orang mati dalam rumah. Jadi polis pun pergilah ke rumah yang lelaki tadi tu beritahu, tapi diorang bukan jumpa jasad yang orang kata pun yang masih fresh, yang baru, tapi diorang jumpa mumia guys. Seluruh badan jasad tu kan dililit dengan lampu Christmas dan ada glitter dekat kawasan mata dia. Jasad tadi tu kan terbaring dalam sleeping bag atas katil dan dikelilingi dengan barang-barang penyembahan. Awal tu polis memang tak dapat nak sahkan identiti jasad tadi sebab nak ambil thumbprint memang dah tak dapat detect dah. Tapi ada pengikut ajaran sesat tadi tu kan mengatakan itu adalah Amy guys. Dia cakap yang dia jumpa mumia Amy tu kan semasa dia balik ke rumah tu. Dia cakap dia memang tak tahu yang Amy ni dah pun mati sebabnya dia tinggal luar daripada situ. Tapi masa dia balik ke rumah tu kan ada 7 orang lagi pengikut Amy yang tinggal dengan Amy dekat situ dan jumpa jasad Amy yang dah kering guys, macam mumia. Sebab itulah dia pergi buat report polis dan beritahu yang Amy ni dah pun mati. Kalau nak harapkan 7 orang pengikut dia yang tinggal dengan Amy tu kan memang taklah diorang ni nak pergi buat report, sebab diorang jadikan Amy ni sebagai bahan menyembah. Walaupun Amy dah mati pada masa tu, diorang tetap teruskan ajaran ni dengan menyembah Amy. Diorang langsung tak sedih tapi diorang celebrate lagi sebab diorang percaya ini adalah sebahagian daripada kehidupan Amy dan misi utama ajaran diorang. Yalah, sebab Amy pernah katakan yang dia dah pernah reborn lebih daripada 500 kali kan. Jadi kemungkinan diorang percaya yang Amy ni akan reborn lagi selepas ni. Aish, seram pula bila diorang pergi sembah mayat Amy dah jadi mumia, dah kering kontang dekat dalam tu. Seram. Okay guys, apa pendapat korang tentang kisah kali ni, ajaran sesat yang mana dia berkata dia dah reborn banyak kali, lepas tu akhirnya dia dijadikan bahan sembah oleh pengikut-pengikut taat dia sendiri. Tak boleh bayang. Memang seram. Jadi Nina nak tahu pendapat korang boleh komen dekat bawah. And yeah, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.